Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat Assalamualaikum, Alim. salam, selamat pagi semua. Okey, boleh kita mula belajar pada hari ni? Boleh. Tapi kalau tutup kamera boleh? Boleh tutup kamera? Bukan, Ana. Boleh. Siapa yang boleh onkan video. Siapa yang line dia rasa macam problem kalau dia onkan kamera, dia boleh tutup. Okey, boleh mula-mula? Boleh, Maklim. Okay, Boleh. Unit 1 kita dah selesai, Alhamdulillah. Minggu lepas, hari ni kita cuba belajar 2 unit. 2 unit hari ni. Unit 2 dan juga unit 3 daripada bab 2. Okay. Baik, unit 2 hari ni, apa tajuk unit 2? 7. Ni tujuan penciptaan manusia. Okay, unit 3. Manusia sebagai khalifah. Malaysia sebagai khalifah. Okay, baik. Kalau dekat buku teks, muka surat berapa? Cuba cari. Unit 2. Buku teks, muka surat berapa? Ni. Unit 2. Muka surat 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, buka buku teks. Tak sihat. Buku surat 24. Okey. Dah bersedia kita hari ni nak belajar Dah tujuan. bersedia. Kita nak belajar tentang tujuan penciptaan manusia. Okey, tajuk yang ni muallim sendiri tak pernah ajar lagi antum. Jadi sebelum ni siapa yang ajar antum tajuk ni adalah Muallimah Fatin dari Islam Muallim ataupun Muallimah Halimatul Islam. Tajuk ni. Jadi hari ni Muallim ajar. Fatin. Muallim Fatin. Hari ni boleh ajar semula. Okey. Muka surat 34 lah, Maklim. Surat 24. 4. 24. Okay. Baik, kita baca pengenalan dulu apakah tujuan penciptaan manusia ni. Okay. Muhammad Ryan Takeshi. Dia baca Muhammad Ryan Takeshi. Kat mana Maklim? Baca dekat. Ya, salam. Ryan baca dekat skrin. Pengenalan ke dekat tujuan penciptaan? Pengenalan. Manusia pertama yang dicipta oleh Allah ialah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Hawa manusia kedua diciptakan oleh Allah dan menjadikan isteri kepada Nabi Adam. Bermula daripada Adam dan Hawa, maka bertambahlah umat manusia hingga ke hari ini. Ya, betul. Okey. Dalam anggaran buku-buku agamawan, jarak antara Nabi Adam dan juga jarak antara Nabi Adam dengan kita, jarak antara Nabi Adam dengan kita
lebih daripada 5,000 tahun. Okey. Jarak antara kita dengan Nabi Adam melebihi 5,000 tahun. Bayangkan kita dengan Nabi Muhammad jaraknya adalah 1,400 Assalamualaikum, Malim. dalam 1,440 tahun jarak kita dengan Nabi Muhammad. Jarak kita dengan Nabi Adam hampir ataupun melebihi 5,000 tahun. Jadi Jauh, Nabi, jauh. jauh. Jadi Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dengan jarak 5,000 tahun ni, dengan jarak 5,000 tahun antara Nabi Adam dengan kita, okey, tetapi kita masih lagi boleh tahu kisah-kisah Nabi Adam, macam mana kejadian Nabi Adam dan sebagainya. Macam mana kita boleh tahu cerita-cerita tu? Melalui Allah melalui Al-Quran. nampak? Jadi melalui Al-Quran. Jadi kalaulah kita sebagai orang Islam, kita tak ada Al-Quran, apa yang kita akan dapat kalau kita tak ada Al-Quran? Tak dapat apa-apa. Betul tak? Betul, tak dapat apa-apa, tapi lagi bertambah sesat sebab dia tak Lagi tahu tambah nak sesat. mana hala tuju dia. Tak tahu macam mana nak Maklim, kalau buku cerita Nabi, Maklim, ya? buku cerita Nabi boleh kan? Banyak. Nabi. Banyak. Kalau Syukri nak baca buku cerita tentang Nabi-Nabi, tentang Rasul-Rasul, banyak. Okay. Jadi, siapakah manusia kedua? Iaitu Hawa. Hawa sebagai manusia kedua dijadikan sebagai isteri pada Nabi Adam. Hawa ni. Maklim, Ya. siapa Nabi yang kedua diciptakan oleh Allah? Nabi Idris. Bacalah Adam Idris tu. Adam Idris Soleh. Yang tu dah disusun, lagu-lagu nasyid semua tu dah disusun mengikut giliran, mengikut tahun. Okay. Okey, Nabi Adam ni dia menerima dikategorikan sebagai agama samawi ke tak, Nabi Adam? Agama Samawi tu apa? Agama samawi tu apa? Kan kita dah belajar dah agama samawi. Belum. Ke agama samawi tu tajuk tahun 5? Itu Maklim kata tajuk tahun 5. Alamak, lupa. Okey, salah soalan ni. Pak Alim sepatutnya tanya pelajar tahun 5. Silang. Okey. Jadi soalan tadi tu cancel lah. Soalan tadi tu untuk tahun 5, bukan untuk tahun 4. Nanti kita belajar. Habis buku ni kita belajar. Assalamualaikum, Maklim. Salam. Siapa tu? Maklim, sepatutnya bukan ke kita dah habis akan buku ni ke Maklim kan? Nabil kan? Dah lah. Maklim dah habis, lepas tu Maklim undur balik. Boleh undur. Okey. Okay, bermula dengan Nabi Adam dengan Hawa, maka bertambahlah umat manusia hingga ke hari ini. Itu yang kita ada dekat muka bumi ni. Sebagai manusia, Allah jadikan manusia, Allah menjadikan Nabi Adam sebagai manusia, Hawa sebagai isteri Nabi Adam, maka hari berganti hari, jadilah kita ni. Jadilah kita manusia macam macam Nabi Adam juga. Tapi Nabi Adam adalah manusia pertama yang dilahirkan, dikeluarkan dari syurga. Nabi Adam Nabi Adam tidak beribu, tidak berbapa. Kalau macam Nabi Isa, dia tidak berbapa je, tapi dia ada ibu. Isa bin Maryam binti Imran. Kan? Tapi kalau Nabi Adam, siapa ayahnya? Siapa ibunya?
Nabi Adam. Tak ada yang Ada. cara tu. Allah memang jadikan Nabi Adam tu daripada Terus dicipta. tanah. Tujuan penciptaan. Omar. Itu apa tujuan ciptaan dia? Apa dia? Tujuan Allah mencipta manusia untuk beribadah untuk Allah. Ciptaan Allah, Adam Najwan baca nombor 1, tujuan penciptaan. Setiap penciptaan Allah mempunyai tujuan tertentu. Okey. Lagi nombor 2. Manusia diciptakan untuk beribadat kepada Allah sebagaimana yang telah disebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Okey, sebelum Adam baca dia punya dalil tu, okey. Jadi unit yang kedua ni dia punya pengertian dia sikit je. Nombor 2 je pengertian dia. Kalau dalam soalan periksa nanti, apakah tujuan manusia diciptakan? Tujuannya adalah manusia diciptakan untuk beribadat kepada Allah. Itu sahaja dia punya pengertian. Okey. Ini sampai sini. Okey, ingat kalau soalan dalam periksa dia tanya berikan tujuan penciptaan manusia. Jadi antum jawablah. Jawab macam mana? Mu'alim nak buka muka surat berapa? Muka surat 24. Okey. Jawab, manusia diciptakan untuk beribadat kepada Allah. Okey, dia punya dalil. Dia punya bukti. Bukti yang Allah jadikan manusia ni. Adam, sama baca. Wa ma khalaqatu linna wal insani illa liya'budun. Adam Najwa ni dia mengaji dengan Mukmah Atisha. Dia main baca je ikut suka hati dia. Dia baca ikut suka hati dia. Adam Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Allah kata, aku takkan ciptakan jin dengan manusia melainkan untuk beribadat kepada diriku lah, kepada diri Allah. Itu tujuan dia, untuk beribadat kepada Allah. Okey. Bila sebut tentang tujuan penciptaan, bila sebut tentang untuk beribadat kepada Allah, jadi kita bolehlah pergi kepada pengertian ibadah. Pengertian ibadah. Okey. Maksud ibadah Muhammad Rayyan. Nombor 1. Segala perbuatan yang dilakukan semata-mata kerana Allah, mesti mengikut cara yang diajar oleh Rasulullah. Okey, itu maksudnya. Maksud ibadah ialah segala perbuatan yang dilakukan semata-mata kerana Allah. Solat kerana Allah, puasa kerana Allah, tunaikan haji kerana Allah, melakukan perbuatan bersedekah kerana Allah, menolong ibu bapa kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Mesti mengikut cara. Ni maknanya salah tulis ni. Cara bukan cata. Cara. Mana kan mana nak tulis catatan. Cara, okey, maknanya salah tulis. Mesti mengikut cara yang diajar oleh Rasulullah. Okey, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Okey, contoh ibadah. Contoh yang pertama, solat. Okey, solat yang didirikan adalah semata-mata kerana Allah. Bukan kerana disuruh oleh ibu bapa ataupun guru ataupun muallim.
Bukan sebab muallim suruh antum solat. Bukan sebab muallim suruh antum membaca Al-Quran baru antum nak membaca. Tapi antum dah darjah Muallim, 4. Ya, ya. ada kuis ke? Ada apa? Kuis. Ada kuis. Ada. Sebagai homework. Kuis sebagai homework. Okay, solat yang didirikan adalah semata-mata kerana Allah. Bukan kerana mak ayah marah. Bukan kerana muallim marah. Ya, Mak. Ana baru masuk. Maaf lambat. Ya. Ya, hari ini tajuk kita tentang tujuan penciptaan manusia. Amal boleh buka muka surat 24. Okay. Bukan kerana disuruh oleh ibu bapa baru antum nak solat. Tidak. Tapi kerana tujuan Allah menciptakan antum ni. Tujuan Allah menciptakan kita. Untuk apa? Untuk mengabdikan diri. Untuk beribadat kepada Allah. Bukan kerana paksaan. Apa Okay, syarat ibadah. Syarat ibadah. Apa nak baca ni? Syarat ibadah. Muallim mana nak baca? Baca. Nombor 1. Melakukan ibadah kerana Allah. Melakukan mengikut ajaran Rasulullah. Ya, itu syarat-syaratnya. Syarat-syarat nak buat ibadah ada 2 saja. Yang pertama, kena buat kerana Allah. Yang kedua, nak buat ibadah, kena ikut cara Nabi Muhammad. Itu syarat-syarat nak buat ibadah. Okay? Ibadah ni maksudnya apa? Ibadah ni maksudnya perbuatan yang dilakukan semata-mata kerana Allah. Okay, itu pengertian ibadah. Okey, kita tengok tajuk seterusnya. Unit 3. Tadi unit 2 sikit je kan? Ni unit 3. Okey, unit Muallim, 3. Apa dia? ni buku apa? Akidah ke? Akidah ke? Nampak sangat dah lama tak masuk kelas muallim. Aku dah lama tak jumpa muallim. Aku dah lama dah jumpa muallim, tak tahu muallim ajar apa dah. Ana tahu tapi ni buku akidah ke atau buku lain? Buku akidah lah, Ar-Rayyan. Takkan Betul tak kena muallim. Maksud dia yang muallim share screen ni. yang muallim share screen ni, muallim type semula. Rajin tak muallim? Rajin tak? Rajin. Muallim tak suka tangkap gambar ni. Tak best, tak ceria. So kalau muallim type, jadi muallim boleh buat corak-corak sendiri. Betul. Nak letak muka, Ya ke muallim? sama pun boleh. Ya ke muallim? Kalau mengaji petang Ana bukan ke pun muallim pandai buat baring kat atas sendiri, kaki muallim. Ana pandai buat macam ni. Ana buat slide Pandai? sendiri. Okay, waktu tu Ana mengaji petang muallim, mana nampak muallim baring atas katil. Ingat Ana tak nampak muallim. Yelah, muallim dah habis mengaji, muallim baring lah. Okay, Habis tu bila muallim type. muallim type waktu malam lah. Mengaji lah. Waktu anak muallim tidur baru muallim boleh type. Kalau tak ada pengacau kan muallim kan? Nak mana kacau kan? Okay, unit 3. Manusia sebagai khalifah. Ni unit 3 dari bab 2. Habis je unit ni, kita masuk bab 1. Habis je unit 1, kita belajar buku tahun 5. Tengok betul-betul. Okay, manusia sebagai khalifah. Okay, pengertian khalifah. Pengertian khalifah, mana nak Syukri baca, Syukri. Pengertian khalifah ialah wakil Allah di muka bumi yang bertanggungjawab melaksanakan semua peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan
Okey. Okey, kejap Syukri. Muallim terangkan dulu. Okey. Jadi pengertian khalifah ialah wakil. Okey, wakil Allah. Wakil Allah di muka bumi yang bertanggungjawab melaksanakan semua peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Okay, bukti yang Allah menjadikan manusia sebagai khalifah ada dalam surah Al-Baqarah ni. Faikah dah hafal ni. Faikah dah hafal. Apa lagi yang dah hafal? Ana. Ana dah masa, Ana dah sampai ya satu. Ana dah hafal. Hidayatun. Ana dah hafal dah. Okay. Wa iz qala dah rabbuka hafal lil dah. malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sambung ayat tu. Lepas ayat dia, selepas tu ayat dia apa? Apa ingat? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pas berhenti kat situ, lepas tu ambil balik, lepas tu sambung ayat dia. Apa kan ayat dia panjang, lepas tu Kata berhenti hafal. sikit ambil balik. Qalu ataj'alu fiha. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kan? Betul tak? Qala inni a'lamu ma la taf'alun. Malu ke? Ya, malu. Tahu? Tak ingat. Ayat dia macam berulang. Alah, Ayat 30. macam ayat yang sama. Surat 4 ke surat 5 yang tu muallim pun lupa dah. Okey, maksudnya dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman. Berfirman ni maknanya Tuhanmu berkata kepada malaikat. Allah bercakap kepada malaikat. Apa yang Allah kata? Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Di muka bumi. Okey. Kan seseorang. Seorang ni manusia lah. Okey, lepas Zoom ni tamat ni, antum masuk semula. Zoom ni habis masuk semula untuk jawab kuis. Jawab kuis. Sekarang masuk semula. Alah, kuis. Ali, kita masuk sekolah bila malam? Malam tanggungjawab khalifah tu tak lagi malam. Malam hari ni kita hari ni kita jawab kuis kan. Malam tak kat yang Boleh letak dekat chat Zoom. Malam tanggungjawab khalifah tu tak baca lagi Malam. Belum tak baca lagi kan. Okey, tadi Malim ada dengar soalan tadi. Malim, bila kita sekolah Malim? Bila kita sekolah? Bulan 10. Bulan 9 sekolah menengah. Tahu lah nak. Tak tahu. Boleh sampai tahun depan betul sekolah boleh. Tengok Malim jumpa Faikah dekat sekolah. Dia tengok Faikah dah darjah 6 dah. Tiba-tiba. Boleh jangan boleh. Nanti Malim tanya Syukri. Syukri, awak Ana darjah dah berapa jaga sekarang? mana dah pindah dah. Dekat satu dah boleh. Satu dah. Ya. Okey, Amar, tanggungjawab khalifah Amar. Nampak tak? nampak Malam. Nak buka gambar dulu. Yelah, nombor 1. Boleh suruh baca lah. Nombor 1 Sekejap. Ada baca. Mana ni? Mengurus dan mentadbir Allah mengikut perintah Allah. Memastikan diri dan manusia seluruhnya beriman dan mentaati Allah. Mentadbir tu apa? Siapa tahu maksud mentadbir? Mentadbir. Macam bagi Mentadbir. macam ketua. Tahu lah. Macam ketua. Menundukkan diri. Mengurus apa? Mengurus. Uruskan Uruskan semua. diri sendiri. Dia urus. Malam tadi diri tu kan Malam nama baca salah Malam. Amar baca Diri kan? tu anak dengar dili. Dili. Ada meja Betul Malam. Mana dengar Malam.
Bukan sengaja, memang Allah kurniakan Tak Adam faham, macam tu. Macam mana Amar macam tu? Ana Dia tak macam tu. menguruskan dan mentadbir Assalamualaikum. alam. Mentadbir alam mengikut perintah Allah. Maknanya melaksanakan benda-benda yang ada di muka bumi ini. Jangan sesuka hati, jangan mengikut hawa nafsu. Mesti kena mengikut landasan yang betul. Nak tebang pokok, boleh ke tak kita cantah pokok bagi rata je bukit-bukit. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kita potong pokok, tebang pokok sesuka hati, tak boleh. Nama tadbir alam semula jadi ni kena mengikut landasan yang betul, cara-cara yang betul. Nombor 2, memastikan diri dan manusia seluruhnya beriman dan mentaati Allah. Apabila kita sebagai ketua keluarga, dia Arisa, Yang slide ni Maklim buat sendiri. ya, setiap kali kelas semua slide yang Maklim tunjukkan, Maklim buat sendiri. Macam mana boleh buat? Ajarlah Wow. Ana. Maklim menggunakan PowerPoint. Oh, Ana pun guna PowerPoint. Malam Ana buat slide sendiri. Ya, bagus. Maklim Latif dah diajar kan macam mana buat PowerPoint kan. Anda lagi Malim. Maklim, Ahad ni kan ada Ana buat- untuk edit kan? Ahad ni Ana sambut birthday Ana. Oh, sama birthday sekali. Kawan lain bagi hadiah dekat Arisa. Sebenarnya bagi apa? Post lah. Sebenarnya 2 hari bulan 8 tapi sambut dengan adik Ana sekali. Beli dekat Shopee. Nanti Arisa bagikan alamat dekat kawan-kawan. Bisa bagi tau. Jangan lupa kat WhatsApp. Malam kalau Ana pun nak bagi apa Malam? Ana pun tak tahu nak bagi Faikah apa. tak payah, Faikah tak payah. PS2. Bagi PS5. PS5 PS5 bagi lah. cantik. Bagi PS5. Kalau bagi Okey, Ahad, okey, 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 Malam. sambung. ada iPhone anak Pro ni. Max. Itu pasal lain pula. Nak beli. Boleh sambung. Memastikan Dah. memastikan diri taat dan beriman kepada Allah. Pastikan manusia lain pun taat dan beriman kepada Allah juga. Itulah tujuannya. Dia Darwishah join lah. Hai Dia Darwishah. Bukan selalu dia tak datang ke Malam? Dia Hari selalu ni dia dah jarang dia ada masuk. kerja Mana ada dia Malim? Ada Dia Darwishah, Muaz, Syasha, Ali Farhan. Dia ada. Dia ada lah. Rajin now dia hari ni. Selalu tak masuk kelas. Sekejap lagi Tu dia masuk lah. Sekejap lagi masuk semula untuk apa? Untuk buat kuis. Okey, setiap khalifah mestilah ni last kali ni. Setiap khalifah mestilah menegakkan kebenaran. Tengok betul-betul, tengok. Yang pertama yang ni mestilah menegakkan kebenaran, yang kedua mempunyai akhlak yang baik, yang ketiga menjadi insan yang dicontohi. Baca ramai-ramai nombor 1 ni, baca ramai-ramai nombor 1 ni. 1, 2, 3. Islam sebaik-baik umat yang diciptakan oleh Allah. Yang ni pula menegakkan manusia yang dicontohi dan ajar yang baik. Yang ketiga menjadi insan yang dicontohi. Menepati janji, menjaga kebersihan, rajin berusaha, mencintai ilmu. Tanya Amar makan, tak nak baca Okey. Amar mencintai ilmu ya, bukan mencintai ilmu, bukan mencintai kawan sekelas ya Amar ya. Okey. Okey, ada soalan tak sebelum Maklim bagi antum kuis? Malim, mana rasa Amal pegang R lah Malim.
Ya, biarlah dia. Tu Allah kurniakan kekurangan kat dia tapi dia bijak, dia pandai. Dia kurang nak sebut tu tapi Allah bagi dia kurniaan akal yang sihat. Apa yang nak direndah-rendahkannya. Allah kan ciptakan manusia kan bermacam-macam kelebihan dan kekurangan. Apa masalahnya? Pelat R lah, apalah. Pelat R tapi pandai baca Al-Quran. Orang yang tak pandai baca Al-Quran yang patut malu dengan orang yang pelat R. Bacalah macam mana pun Bismillahirrahmanirrahim pun macam Umay ke apa ke. Tapi dia rajin menghafal Al-Quran macam Umay dah habis juzuk 30. Yang lain tu dah hafal ke juzuk 30. Kalau nak ejek-ejek orang sangat. Sibuk orang kekurangan orang. Kekurangan diri sendiri tu tahu ke tidak? Baca Al-Quran pun reti pun ke tidak atau tahu ke tak? Fikir ke tak? Sibuk je orang punya kekurangan. Ni mula orang dia nak membebel ni. Okey, ada soalan ke tidak sebelum kita jawab kuis? Tak ada. Senyap pula. Nak sibuk-sibuk tentang kekurangan orang pelat tu lah, pelat ni lah.